A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, marilah sama-sama kita buka kelas pengajian kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, para seluruh masyaikh dan guru-guru kita, muslimin muslimat seluruhnya, sama ada yang telah pergi meninggalkan kita ataupun masih hidup bersama-sama kita, dan khusus kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, syukur kepada Allah kerana pada kali ini kita dapat bersama-sama, dan insya-Allah kita akan meneruskan sesi bacaan kitab kita, kitab yang setelah saya rasa beberapa tahun kita belajar kitab ni, termasuklah zaman PKP dulu dan sekarang ni masih lagi belum habis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keizinan untuk kita mengkhatamkannya, kerana tak sikit sangat lagi tinggal, ya. Baik, sempena dengan bulan Ramadan yang kita berada dalamnya ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya suka mengingatkan diri saya, semua hadirin dan hadirat yang hadir ataupun yang mendengar kuliah kita secara online, marilah kita sama-sama berazam, bertikad untuk kita menjadikan Ramadan pada kali ini Ramadan yang terbaik dalam sejarah hidup kita. Itu azam kita. Ya, kadang-kadang pelaksanaannya tidak sebagaimana azam kita, tapi sekurang-kurangnya kita ada keazaman, kerana niat seorang yang beriman itu sudah diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada azam. Contoh, orang yang banyak hutang, dia niat untuk membayar hutangnya, sekalipun dia mati tanpa membayar hutang, sekurang-kurangnya niatnya esok dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gitulah, kita tahu bahawa kita dengan kelemahan kita, maklumlah, bila mana kita usia sudah menjangkau, orang khabar usia emas, kita takkan mampu lagi untuk beribadah sebagaimana tenaga muda, ya. Jadi sekurang-kurangnya niat kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatul mukmin khairun min amali. Yang dulu saya pernah syarahkan kepada tuan-tuan, niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya, ya. Kadang-kadang tuan-tuan, bila mana seorang itu niat dia tulus, ikhlas, sungguh-sungguh, ya, khalisan lillah, semata-mata kerana Allah. Tapi bila beramal, amal itu sudah dicelangi oleh riya, ujub, sum'ah, yang menyebabkan amal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita ada bicara tentang niat. Bila kita berniat, bukan satu niat saja. Dalam niat ada niat, dalam niat ada niat, ya. Niat berniaga, contoh itu saya beri, kerana nakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada berniaga.
Tapi sebenarnya dalam berniaga tu, kita niat nak bantu orang, niat nak sediakan makanan untuk orang Islam, kita niat untuk kalau kita dapat rezeki yang banyak nak bersedekah, kita niat kalau sampai haul dan nisab niat untuk berzakat. Artinya dalam niat itu ada banyak niat-niat yang lain. Artinya begitulah juga. So dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa kita. Allah Ta'ala terima kita sebagai hamba-Nya. Semoga Allah Ta'ala kurnia pada kita Lailatul Qadar. Ya Allah, dengan berkat Ramadan ini aku mohon, Ya Allah, aku berniat, Ya Allah, aku berazam, Ya Allah. Itu dia antara benda-benda yang boleh kita perbaharui dalam niat kita. Bukanlah satu niat, tapi kita ada banyak niat. Kerana niat itu ialah amal batin. Manakala ibadah kita yang kita buat secara zahir itu amal zahir. Dan amal zahir tidak akan memberi makna kepada kita tanpa amal batin. Tuan-tuan sembahyang banyak mana tak ada niat, sah sembahyang tuan-tuan? Tak sah, tak dikira pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Itulah sebab kalau kita buka kitab-kitab hadis, kita akan berjumpa hadis yang pertama itu hadis innamal a'malu binniyat, ya. Nak beritahu ulama-ulama hadis dahulu beritahu kepada kita peri penting, betapa pentingnya hadis berkenaan dengan niat. Sebab itu buatlah sesuatu perkara itu niat dia semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Payah sebut mudah, semata-mata kerana Allah, ya. Sebab itu kita tahu dalam bicara kita dalam kitab-kitab terdahulu bagaimana untuk kita menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu dia melakukan semata-mata kerana Allah. Orang tanya macam mana? Kerana Allah lah. Kerana Allah tu macam mana? Diserah, macam itu hari kita telah kupas kitab surah Al-Ikhlas. Allah Ta'ala jelaskan orang yang ikhlas itu ciri-cirinya dalam surah Al-Ikhlas. Sebab itu namanya surah Al-Ikhlas. Tapi dalam surah Al-Ikhlas itu kita tak bertemu pun dengan perkataan ikhlas. Tapi surah Al-Ikhlas itu menceritakan ciri-ciri orang yang ikhlas. Bagaimana? Ayat itulah orang yang kenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalnya macam mana? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Dia kenal Allah yang Maha Esa dan dia mengesakan Allah. Bila seseorang itu kenal Allah yang Maha Esa dan dia mengesakan Allah tu bagaimana? Mengesakan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada asma'nya, pada af'alnya. Dia kembali kepada ilmu tauhid yang kita pelajari. Nampak di situ. Macam kalimah la ilaha illallah jugalah. La ilaha illallah tu mudah untuk dituturkan. Tapi apakah konten, kandungan, kefahaman ataupun pengajaran daripada la ilaha illallah? Apa yang dikehendaki dengan kalimah la ilaha illallah? Sama, ya, dengan lillahi ta'ala, sama dengan sebutan kita ikhlas. Ya, sudah tentu ada pegangan kita. Jadi dengan kita memahami Allah Ta'ala yang Maha Esa, kita mengesakan Allah. Macam mana mengesakan Allah pada af'alnya? Itu hari kita dah tegang. Kita memandang semua yang ada atas alam ini semuanya perbuatan Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Perbuatan kita juga dicipta oleh Allah. Kalau begitu niat kita juga dicipta oleh Allah. Kita nampak sampai tahap tu. Ya Allah, terima kasih kerana kau bagi aku niat yang baik. Kau bagi aku dapat berniat yang baik, Ya Allah. Kerana itu adalah cetusan kurnia Allah yang kita dapat rasakan. Tuan-tuan, kita dapat beramal, dapat hadir itu, dapat buat semua daripada Allah. Kan Allah Ta'ala sebut, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuatkan. Tuan-tuan, tak ada di alam maya ni, alam ni yang kita duduk ni, makhluk namanya ni, alam ini, tak ada yang tidak dicipta ke? Ada yang tidak dicipta oleh Allah? Beritahu. Tak ada. Semuanya dicipta Allah. Wujud sesuatu kerana ia diadakan oleh Allah. Yang asalnya tiada.
Begitu juga benda yang wujud tadi, zahirnya, batinnya sama juga. Niat kita, perasaan kita, perbuatan kita, khusyuk kita juga daripada Allah. Kalau Allah tak izin, tak ada lah. Jadi bila kita memandang akan diri kita, kita nampak apa? Af'al Allah, kesan perbuatan Allah kepada kita. Nampak? Mentauhidkan Allah pada af'al. Setiap gerak-geri kita, setiap tutur kata kita, setiap idea kita, setiap langkah kita, setiap suapan kita, setiap detik jantung kita, setiap urat nadi, ya Allah, semuanya telah disusun, diatur, ditakdir oleh Allah. Kan semuanya itu perbuatan Allah. Siapa dapat memandang itu? Inilah orang yang sudah dapat yang disebut sebagai mentauhidkan Allah pada af'alnya. Mana tempat dia? Dalam hati kita. Mula dengan ilmu. Setelah kita ada ilmu macam ni, dibicarakan mengenai ilmu, tuan-tuan sadar, tuan-tuan faham, tuan-tuan akan dapat menggunakan ilmu itu untuk mencetuskan rasa. Setiap kali angkat, kita rasa, angkat takbir, ya Allah. Masa itulah tuan-tuan dapat mengagungkan Allah. Allah rasa maha besar Allah. Pasal apa? Kurniamu, ya Allah. Aku dapat baca kurniamu, ya Allah. Aku dapat itu kurniamu, ya Allah. Nak nampak? Tajalli af'al. Kesan daripada perbuatan Allah. Mentauhidkan Allah pada af'alnya. Mentauhidkan Allah pada asma'nya, mentauhidkan Allah pada sifatnya, mentauhidkan Allah pada zatnya. Kalau dikurniakan ini, dirasakan dalam hati kita, inilah orang yang benar-benar ikhlas. Bukan ikhlas itu boleh kata aku ikhlas, tak cukup. Itu pada zahirnya. Kontens pada ikhlas itu apa dia? Itulah dia. Susah, memang susah. Memerlukan ilmu, memerlukan mujahadah, memerlukan latihan. Ya, susah. Setiap apa yang ada pada kita, kita nampak kurnia Allah. Kurnia Allah itulah perbuatan Allah. Kurnia Allah itulah perbuatan Allah. Ya, baik. Kita tak masuk lagi kita punya ni, jadi kita masuklah kepada kitab kita, ya. Baik, saya tadi tanya Hajah. Hajah kata kita buka surat 403. Baik, kita masuk dalam kitab kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Mengenai kelengahan orang-orang mutaakhir, situ aja ya. Mengenai kelengahan orang-orang mutaakhir, ia tidak boleh dijadikan contoh. Tujuan penyusun menghurai dan menjelaskan masalah ini adalah agar tidak ada atau jangan sampai ada orang mencemuh mereka yang mengamalkan surah Al-Waqi'ah kerana kita tidak mengetahui maksud dan tujuan beliau serta urusannya. Jangan-jangan kita salah sangka terhadap mereka yang mubtadi' mendapat petunjuk disebabkan ilmunya yang masih dangkal meskipun hatinya bersih. Ini tuan-tuannya, kita selalu dengar ustaz-ustaz khabar. Kalau bukan ustaz lah, kita ambil daripada sabda Nabi SAW, kelebihan tentang membaca surah Al-Waqi'ah. So macam-macam di antara kelebihan dia. Salah satu daripadanya untuk memudahkan rezeki. Jadi orang ni dia baca untuk memudahkan rezeki. Dia baca Waqi'ah ni, dia beramal setiap hari. Kenapa? Nak memudahkan rezeki. Bagi mubtadi' boleh, permulaan boleh. Sebab itu niat ini dia ada peringkat-peringkat. Kalau sampai dapat melihat af'al apa semua tu, itu sudah tinggi. Yang mula-mula dia baca kerana apa? Dia baca kerana dia nak sesuatu yang berbentuk dunia, nak kelebihan daripada apa yang dia baca. Seperti contoh khabarlah surah Waqi'ah ini boleh mendatangkan rezeki yang banyak, contoh lah. Lalu dia baca, dia kerana berniat, dia baca tu kerana dia nak rezeki, dapat pahalanya, dapat kelebihannya. Tapi masih lagi peringkat mubtadi'. Apa maksud mubtadi' mengikut kitab ini? Orang yang baru bermula. Disebut dalam bahasa Inggeris sebagai beginner. Beginner, permulaan, orang yang baru
bermula. Dia buat sesuatu kerana nakkan sesuatu. Kalau tak ada sesuatu tu, tak ada kelebihan, dia tak nak buat. Dia tak baca pun Yasin, dia tak baca tu, ni tak baca, dia tak beramal tu. Dia kerana dia mesti ada imbalan daripada apa yang dia baca. Ini orang-orang yang beginner. Ibadah ini adalah ibadah anak-anak. Ya, ibadah orang yang mula, macam anak kita lah. Kalau kita tak upah, tak nak dia pergi kedai, pergi orang kedai. Kalau tak, mula-mula kita dah biasa pergi upah. Kalau tak pergi upah, tak nak layak dia rumah. Lagi besar upah, lagi laju dia pergi. Contoh lah, bukan dia, kita pun sama juga ya. Lagi banyak bonus dan lagi kuat kerja ya tadi. Contoh, begitulah artinya. Jadi ini mubtadi', dijelaskan sebagai mubtadi'. Kita jangan, orang khabar, meremeh-remeh, melekeh-lekeh. Kita jangan menghukum orang yang buat kerja macam ni. Awak tu tak ikhlas. Ikhlas ni hak Allah. Kita tak ada hak untuk mengatakan orang itu ikhlas ke tak ikhlas. Sekalipun kita tahu dia buat itu kerana sesuatu selain daripada Allah. Yalah, dia beramal dengan surah tu, dengan surah ni kerana dia nakkan satu kelebihan, seperti contoh dimudahkan rezeki, untuk memudahkan kekayaan. Tapi yang tak bolehnya, dia beramal kerana dia nakkan ilmu-ilmu yang tidak diajar oleh syariat Nabi SAW. Ada juga orang yang beramal, ini yang salah. Ilmu apa? Kebal. Ilmu apa? Ilmu pengasih. Kan ayat Quran juga dia guna. Ilmu apa? Ilmu-ilmu santet pun guna ayat-ayat Quran. Ilmu-ilmu yang macam bentuk sihir, dia gunakan ayat Quran, tapi tujuan dia adalah sihir. Ada juga tuan-tuan cara ya, mereka menyalahgunakan. Itulah tipu daya syaitan. Jangan kita terjatuh dalam tipu daya syaitan. Syaitan ni bijak tuan-tuan ya. Dia amat alim ya, dan dia juga ahli zikir. Dia tahu kelemahan anak Nabi Adam ini. Baik. Sebab tu disebut oleh musannif ini mengenai kelengahan orang-orang mutaakhir. Orang-orang mutaakhir ni orang-orang yang duduk akhir zaman ni lah ya. Ia tidak boleh dijadikan contoh ya. Tujuan penyusun menghurai dan menjelaskan masalah ini adalah agar tidak ada atau jangan sampai ada orang mencemuh mereka yang mengamalkan bacaan surah Al-Waqiah kerana kita tidak mengetahui maksud tujuan beliau serta urusannya. Kalau dia beramal di khabar, ni ada dalam hadis, ini Tuan Guru ada sebut begini, artinya jelas, clear dia punya tu, tak ada masalah. Jangan kita kata dia tak betul. Boleh dia beramal, untuk dia beramal begitu. Tapi yang tak bolehnya untuk yang macam saya sebut tadi ya. Baik. Maksud dan tujuan beliau serta urusannya, jangan-jangan kita salah sangka terhadap mereka yang mubtadi' disebabkan ilmunya masih dangkal meskipun hatinya bersih. Mereka ni hati bersih. Tuan-tuan, bila seseorang itu sudah start nak beramal, bukan senang nak baca Quran, bukan senang nak mengamalkan. Contoh macam kita lah tidur malam-malam, sebelum tidur tu kita baca surah apa? Surah Al-Mulk. Tujuan dia apa? Rasulullah beritahu surah Al-Mulk ini boleh menjadi benteng kita daripada azab kubur. Jadi kita setiap malam beramal. Tuan-tuan, orang yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepadanya istiqamah mengamalkan surah Al-Mulk, bukan kaleng-kaleng, bukan calang-calang orang ya. Hebat dah ya. Setiap malam boleh baca surah Al-Mulk sebelum tidur tu hebat sangat dah ya. Bukan calang-calang. Baik. Jadi sebab itulah jangan kita sangka buruk kepada orang. Kita tengok tiba-tiba sahabat kita ni setiap kali lepas sembahyang dia baca ayat-ayat yang tertentu ataupun surah-surah tertentu ataupun zikir-zikir yang tertentu. Kerana apa? Mungkin disebabkan adalah pengajian dia mengatakan bahawa begini-begini. Jangan buruk sangka pada ni nak ajar supaya jangan buruk sangka. Sedangkan sebab apa? Dia dapat nikmat, dapat kurnia daripada Allah untuk beramal, itu pun sudah dikira sangat baik jika nak dibandingkan dengan orang langsung tak buat apa-apa ya. Tapi itu masih lagi peringkat mubtadi'. Apa maksud mubtadi'? Permulaan, beginner. Baik.
orang-orang berilmu, ahli tajarrud, ahli zuhud, orang-orang sabar dan sebagainya juga memohon rezeki kepada Allah dengan membaca surah Al-Waqi'ah. Mereka mengamalkannya ia kerana merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling penting dan utama dalam mengerjakannya adalah qanaah dalam hati dan menjadikannya sebagai bekalan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menuruti hawa nafsu dan syahwat, dan juga bukan kerana tidak tahan akan penderitaan dan kesengsaraan. Ini orang-orang yang berilmu, ahli tajarrud, maksudnya ahli-ahli zuhud lah. Macam tuan-tuan dan perempuan ni, orang yang sudah belajar, sudah ada ilmu, ya, sudah mengetahui, ya, orang-orang yang sabar. Artinya bila mana kita tengok Allah Ta'ala uji mereka orang-orang yang sabar, ya. Macam sahabat kita Cik Zahari, ya, rindu nak jumpa dengan dia, ya, mudah-mudahan dia dengar, ya. Sebab Allah Ta'ala beri kepada seorang itu sebagaimana kebiasaan dia. Masa dia sihat tu, dia sentiasa ada dengan kita, dia tak pernah miss. Tapi tuan-tuan, bila dia dah tak sihat sekali, dia tetap juga dapat pahala sebagaimana yang dia hadir pada zaman-zaman dahulu masa dia sihat. Itulah pentingnya istiqamah, tuan-tuan, ya. Bila kita dah tak mampu lagi, contoh nak ke masjid, tak mampu lagi nak baca surah Al-Waqi'ah yang kita baca setiap hari, tak mampu dah, tuan-tuan. Sampai satu masa kita akan mengalami benda ni, ya. Kita akan mengalami benda ni kalau Allah Ta'ala panjangkan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, kami kurangkan, nunakkishu min khalq, ya, kami kurangkan ciptaan-ciptaan kami pada dirinya. Mata dah tak nampak, telinga dah tak dengar, makan badan makin menyusut, otot-otot makin menyusut, kekuatan makin kurang. Tak dulu boleh berjalan, boleh berlari, sekarang ni nak bangkit pun Allah ketat segala sendi-sendi, ya, jangan. Masya Allah, Allah Ta'ala itu nunakkishu fil khalqi, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kami kurangkan daripada nikmat-nikmat atau penciptaan kami padanya. Afala ta'qilun, kamu tak ambil peringatan ke? Kamu tak ada akal ke? Kamu tak fikir ke? Allah Ta'ala kamu. Tapi oleh kerana istiqamahnya dia pada zaman dia sihat dulu, jadi dia menurut kitab syarah ulama, dia tetap juga dapat sebagaimana dia dulu, walaupun sekarang dia dah tak mampu untuk hadir, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan dia dan mengurniakan kebaikan kepadanya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, orang-orang yang berilmu, ahli tajarrud, ahli zuhud, orang-orang yang sabar, ya, juga memohon rezeki sebagaimana orang yang mubtadi' tadi, ya. Tapi orang ni dia baca juga surah Al-Waqi'ah. Kerana apa? Niat dia pertama kerana nak mengamalkan sunnah Rasulullah. Bila nak amal sunnah Rasulullah, terus jadi tinggi. Aku buat ni kerana ikut Rasul, kerana nakkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada beza antara sunnah Nabi dan nak ke benda. Nampak? Sunnah Nabi itu lebih tinggi daripada nak ke benda. Yang tadi dia baca Waqi'ah kerana nakkan kekayaan, nakkan kesenangan, nakkan kemudahan. Satu lagi step, seorang ini dia baca kerana pertama nak mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. So yang kedua, untuk melatih hatinya. Dia melatih hati dia baca ni, moga Allah beri pada aku sifat qanaah. Ya, aku nak rezeki, tapi yang lebih terutama daripada rezeki itu, aku nak Allah Ta'ala beri hati aku ni sifat yang baik. Disebut dalam kitab ni sifat qanaah. Kalau aku tak dapat rezeki yang banyak, tapi Allah Ta'ala beri sifat qanaah dalam hati aku, itu jauh lebih baik daripada aku dapat rezeki yang banyak. Yang mana mungkin dengan rezeki yang banyak ini akan melalaikan aku daripada ingat kepada Allah, daripada taat kepada Allah. Ya, aku lebih nak sifat qanaah itu berbanding dengan rezeki yang melimpah ruah ini. Orang-orang yang sudah ada ilmu, ahli tajarrud, ahli zuhud, dia nampak dia tidak menukarkan benda yang berbentuk material, yang berbentuk kemewahan, kesenangan berbanding dengan berbentuk
hati, berbentuk sifat-sifat mahmudah, kerana dia tahu yang Allah Ta'ala sukai adalah sifat mahmudah, yang Allah Ta'ala sukai adalah sunnah Rasulullah, yang Allah Ta'ala sukai adalah ikhlas, yang Allah Ta'ala sukai adalah benda-benda macam tu. Dia bukan nampak lagi material, dia tidak nampak lagi kesenangan, dia tidak tukarkan kesenangan dengan apa yang berbentuk lebih tinggi. Sebab itu daripada aku diberi rezeki yang melimpah ruah, aku pilih untuk mendapat hati yang qanaah. Mudah-mudahan dengan asbab aku beramal ini, Allah Ta'ala kurniakan kepada aku selain daripada dapat mengikut sunnah Rasulullah, dia beramal dengan sabdaan Rasulullah, aku dapat sifat qanaah, aku dapat sifat redha, aku dapat sifat sabar, aku dapat sifat bagai-bagai lagi lah sifat yang kita belajar daripada sifat-sifat mahmudah yang kita tahu. Itu tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada tuan-tuan, bukan senang kita dapat sifat ni. Kalau bukan Allah Ta'ala kurnia, tak dapat kita. Tapi kita buat sesuatu tu kerana nakkan Allah pakaikan kita dengan sifat tersebut. Sebab kita tahu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Allah lah yang menciptakan kamu dan memakaikan kepada kamu pakaian sabar, memakaikan kepada kamu pakaian redha, memakaikan kepada kamu pakaian syukur, memakaikan kepada kamu pakaian ikhlas. Sebab tu di antara salah satu doa yang kita jangan lupa, kita minta Allah Ta'ala jadikan kita daripada golongan hamba-hambanya yang mukhlasin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Sebab kita tahu sifat hati yang paling susah ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana saya jelaskan tadi, senang ikhlas? Tak senang. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah sahaja yang Allah Ta'ala kurniakan sifat ikhlas. Dan sampai sifat mukhlasin, di sinilah iblis dah tak boleh kacau lagi orang tu. Iblis ni sebab dia ni dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan ni, dia sombong dengan Allah. Dia kata kepada Allah macam mana? Wahai Tuhanku, dalam ayat Quran tu oleh kerana engkau telah melaknat aku, menyesatkan aku, lalu aku bersumpah, dia kata la aghwiyanna. Dia tuduh Allah, wahai Tuhanku, oleh kerana engkau telah menjadikan aku ini terlaknat, engkau telah memesongkan aku, dituduh Allah. Nampak? Itulah iblis. Artinya dia sangka buruk dengan Allah, dia tuduh lagi Allah, lepas tu dia khabar, aku bersumpah la aghwiyanna, aku akan menyesatkan hamba-hamba anak-anak Adam ini, illa, melainkan daripada mereka al-mukhlasin, yang ikhlas. Sebab itu bila kita dapat sifat ikhlas itu Allah Ta'ala pakaikan kepada diri kita, inilah sifat yang paling tinggi. Sebab iblis tak boleh kacau. Dan sifat ikhlas inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ganjarannya bighairi hisab. Orang ni masuk surga tanpa hisab. Orang ni tak tahu pun bahawa apa yang Allah Ta'ala tulis kepadanya itu sangat banyak. Sebab malaikat pun tak tahu orang ni ikhlas ke tidak ikhlas, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini telah kita buktikan dalam masa kita belajar dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Siapa ingat lagi hadis yang kita baca tu naik langit pertama bila buat amal, naik langit kedua, tapisan tu, itu tapisan amal. Naik langit ketiga, ada riak, ada ujub, ada sum'ah. Bermula sekali mengata betul dengki last sekali diagak ni, amalan kita diagak naik langit pertama. Okey, bebas dia ni daripada dengki, bebas daripada sum'ah, bebas daripada riak, ujub, bebas. Naik langit ketujuh, Allah Ta'ala kata campak balik atas muka orang ni. Pasal apa? Tak ikhlas. Rupanya ikhlas ni malaikat tak tahu. Hanya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu. Sebab tu amal tadi diangkat, diarak oleh malaikat dengan begitu gilang gemilang. Kalau lah malaikat dia tahu orang tu ikhlas tak ikhlas, tak lepas dah. Yang tukang ngangkat tu tak nak ngangkat, yang tukang buka pintu langit pun tak nak buka pintu langit. Tak ikhlas dia kata.
sebab malaikat tahu, tapi dia tak tahu. Last kali baru Allah screen. Oh, dia kata tak boleh. Hamba aku tak ikhlas. Walaupun kau nampak setiap waktu ke masjid, jubah, serban, minyak atar, tasbih, lengkaplah dengan sunnahnya. Rupanya masih lagi nakkan selain daripada aku. Tuan-tuan, bulan Ramadan doa kita amat ampuh, amat mustajab. Minta pada Allah, Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlasin. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlasin. Wahai Tuhanku, jadi aku ini daripada golongan hamba-hambamu yang ikhlas. Maksudnya yang engkau ikhlaskan, yang engkau ikhlaskan. Masuk aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang engkau ikhlaskan. Hamba-hamba yang ikhlas. Kita minta, tuan-tuan, jangan tak minta. Mudah-mudahan, oleh kerana niat tadi kita dah ada, sekurang-kurangnya kalau kita tak jadi orang-orang yang mukhlasin, kita masuk dalam bawah sikit mukhlisin. Sekurang-kurangnya kalau bukan juga mukhlisin, kita ditulis oleh Allah bahawa satu ketika dulu kita minta dengan Allah bersungguh-sungguh untuk jadi daripada golongan hamba-Nya yang mukhlasin. Beri tak beri hak dia. Usaha dan ikhtiar itu kita kena ingat, usaha dan ikhtiar itu Allah Ta'ala power diberikan kepada kita untuk berusaha dan berikhtiar. Dan kita ahli sunnah wal jamaah, usaha dan ikhtiar itu juga daripada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lari. Bukanlah usaha dan ikhtiar itu kita saja-saja tanpa campur tangan Allah. Semua sekali mesti ada campur tangan Allah. Ingat tuan-tuan ya. Ini kalau silap kita faham, kita akan pergi kepada qadariyah. Ya. Qadariyah ni tak ada dah campur tangan Allah. Allah cipta makhluk bebas. Ikut dia lah nak buat warna-warna ke perasaan dia ke, perbuatan dia ke, bebas sebebas-bebasnya. Macam saya beri ibarat kepada tuan-tuan dulu, kampas ditiup oleh angin ya. Ikutlah angin nak bawa ke mana. Salah. Ya, oleh kerana kita ada sunnah wal jamaah, kita ada usaha dan ikhtiar. Jadi usaha dan ikhtiar kita juga, itulah yang Allah Ta'ala kira daripada kita. Mudah je tuan-tuan kita nak tahu ni. Bila orang tanya macam mana kita nak bezakan antara yang macam mana kalau kita semua terpaksa, jadi tak perlu Allah jadikan syurga dan neraka. Okey, mudah je. Ya, ini mengikut dalam perbahasan kitab lah, kitab ilmu kalam dulu ya. Kalau kita nak tahu yang bahawa kita itu adalah kita, masa kita melakukan perbuatan itu, kita sedar ke tidak? Kalau kita sedar, kita dihukum. Kalau kita sedar untuk memilih antara baik dan buruk, kita pilih buruk, kita sedar, kita dihukum. Pasal apa? Dihukum atas kesedaran kita. Kenapa awak pilih juga benda tu? Awak kan tahu. Kan ilmu dah ada, kan petunjuk dah ada, awak buat juga. Sebab itu orang yang buat kerana tanpa kesedaran itu saja yang dimaafkan. Tuan-tuan, bangun pagi tadi, bacuh Nescafe, duduk tengok makan. Astagfirullah. Puasa punya ini tak batal puasa tuan-tuan ya, sebab tak sedar. Ya? Sebab tak sedar. Cuba sedar, memang sah-sah lah ya. Kena gantilah tuan-tuan. Nampak? Bila kita ada kesedaran melakukan sesuatu tu, kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama usaha dan ikhtiar, kerana kita ada kesedaran. Sekarang ni walaupun kita bukan mukhlasin, bukan juga mukhlisin, tapi kata intention, kita ada niat tadi, ada kehendak untuk kita, Allah Ta'ala masukkan ke dalam golongan mukhlisin ataupun paling tinggi mukhlasin lah. Sebab tu kita minta tinggi terus lah tuan-tuan. Minta syurga tanpa hisab, minta jadi orang-orang yang Allah Ta'ala ikhlas, minta muqarrabin. Walaupun kita kan muka tak malu, tak kisah muka tak malu kan. Memang kita sedar diri kita ni dosa banyak, memang kita tak layak. Tapi yang tukang bagi itu Tuhan yang maha kaya. Kita minta dengan yang maha kaya. Syurga dia punya, ya, dia ada kuasa veto. Dia nak ampunkan kita, dia nak masukkan kita syurga tempat. Itu hak dia. Jadi kita minta dengan orang yang berhak. Bukan orang yang berhak. Kita minta dengan Tuhan yang maha berhak, yang memiliki segala-galanya.
Minta tuan-tuan, jangan tak minta. Salah kita sebab tak minta. Salah kita kerana kita tak minta. Bila orang tak minta ni, dia ada dua lah keadaan. Satu dia malas, satu dia jahil, satu lagi yang kita takut, sombong. Perangai iblis. Sombong. Sombong habislah tuan-tuan. Ya. Hati dia tidak rendah. Hati dia tidak bergantung kepada Allah. Hati dia bergantung dengan amal dia yang banyak. Sebab tu dia dakwa Allah. Ya Allah, aku buat amal banyak ni. Mana pahala aku? Aku buat amal ni. Takkan aku masuk neraka? Nampak? Iblis 18,000 tahun ataupun 80,000 tahun kalau disebut dalam kitab tu beramal. Jalan itu yang dia dakwa. Takkanlah aku dah berpuluh-puluh ribu tahun beramal, aku dilaknat, aku disesat. Tapi pilihan Allah Ta'ala ikut akulah. Tapi sebab dia apa dia? Ada jiwa dia. Dia tak senang dengan Adam tadi. Rasa cemburu, rasa dengki, rasa hasad, nampak? Di situ yang menyebabkan dia tak nak sujud kepada. Sebab apa? Kerana dia rasa sombong, dia rasa ego, dia rasa bangga. Khalaqtahu min tin. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dalam dialog dia, kau ciptakan Adam daripada tanah, manakala aku kau ciptakan daripada api. Api tak akan senyum. Itu ciri-ciri orang yang bongkak. Aku keturunan raja, aku bangsawan, aku kaya, aku pangkat tu, aku pangkat ni, aku Datuk Seri, aku Tan Sri. Awak siapa? Menarik beca contoh. Tuan-tuan ingat, itu sifat iblis. Ada ni tuan-tuan, tak selamat orang tu, sifat iblis. Jangan pandang orang yang susah, orang yang melarat, orang yang tak ada kedudukan, jangan kita pandang mereka dengan pandang hina. Jangan. Kalau tuan-tuan memandang itu sifat iblis ada pada kita. Tak pasal-pasal kita dapat pakai pakaian iblis, sekalipun tuan-tuan memakai jubah ataupun serban. Aku lebih alim, aku lebih warak, aku lebih taat pada dia. Setiap kali aku lalu dekat rumah dia, pagi-pagi gelap. Rasulullah kata orang tak sembahyang subuh ataupun isyak secara berjemaah, tanda-tanda nifaq. Keluar hadis. Jangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan Allah Ta'ala kurniakan dapat beribadah, jangan pandang rendah pada jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita yang tak. Sebab hidayah kurnia Allah. Allah Ta'ala boleh balik. Iblis yang 80 tahun pun Allah Ta'ala boleh balik. Tuan-tuan yang baru hidup 3-4 tahun ni tak boleh balik ke? Tak boleh terbalik ke? Ingat. Hati, tempat jatuhnya pandangan Allah. Jasad lahir, tumpuan manusia. Nasyid. Hati, tempat jatuhnya pandangan Allah. Jasad lahir, tumpuan manusia. Tak apa, biar. Tak penting manusia tengok kita, yang penting Allah tengok kita. Mana tempat dia? Hati. Sucikan hati, beribadah daripada hati. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlasin. Sebelum balik kan saya tulis ya. Tadi Hajah dia minta saya tulis kan. Belum balik kan saya tulis. Baik. Jadi habislah bab tu panjang lah tuan-tuan ya. Okey. Perkara yang paling penting dan utama dalam mengerjakannya adalah qanaah dalam hati dan menjadikannya sebagai bekalan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menuruti hawa nafsu. Sebab apa? Kalau kita pilih kekayaan, pilih rezeki yang banyak, itu hawa nafsu yang suka. Sebab itu orang yang duduk dalam syurga besok, yang syurga tertinggi ni semata-mata kerana Allah. Dia beribadah kerana nakkan syurga boleh, tapi Allah Ta'ala kata masih rendah lagi awak nak syurga berbanding dengan aku. Sebab ikhlas tu nak dia semata-mata. Dia nak Allah semata-mata. Awak masih lagi pandang itu, pandang ni. Boleh bukan tak boleh. Tadi beginner. Boleh bukan tak boleh, tapi beginner. Ya. Saya selalu sebut itu dalam tazkirah saya dekat SMP, saya ada beritahu. Sabda Nabi SAW, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku,
Akulah yang memberikan ganjaran. Sebab apa tuan-tuan? Ganjaran yang lain tu semua dah ada ganjaran dia. Sembahyang ini kalau berjemaah 27 ni artinya dia punya skema pemarkahan itu dah ada di tangan malaikat. So malaikat nak beri, oh gini, oh rukuk ni, ini pemarkahan tu malaikat bagi. Berjemaah pula 27 kali ganda rukuknya, ya tuan-tuan. Dalam satu hadis, walaupun kamu sembahyang 60 tahun tetapi kamu tidak meluruskan masa kamu rukuk dan masa sujud, kamu punya tu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah tuan-tuan sembahyang dia itu, benda skema-skema pemarkahan itu semua dah ada pada malaikat beri. Sebab tu ada yang digandakan 10 kali ganda. Kita ni tuan-tuan, niat je dah tulis dah. Buat kebaikan 10 kali ganda malaikat tulis. Elok lagi dia naik kepada sampai 700 kali ganda. Kebaikan itu disebut dalam Al-Quran, orang yang bersedekah sampai 7 kali ganda. Tapi ada satu lagi yang itu yang bighairi hisab, yang tak tahu setakat mana. Itulah Rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam hadis, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Ya, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Pahala puasa ni Allah Taala, kalau dia yang memberikannya, dia Tuhan yang Maha Pemurah, tuan-tuan tak boleh bayangkan betapalah puasa ini begitu tinggi. Dia punya ganjaran dia yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-hambanya yang benar-benar berpuasa. Yang benar-benar berpuasa. Jadi tuan-tuan, nak dapat puasa yang sebenar ni, maklumlah benda yang tinggi. Sudah tentulah untuk mendapatkannya susah. Tuan-tuan, contoh benda yang paling mahal apa dia? Permata ya. Susah nak dapat permata, kecil je harganya, kadang-kadang sampai berjuta orang beli ya. Susah nak dapat emas, kena ngorek tanah. Kalau jumpa tepi-tepi jalan kita tak berharga emas, tapi nak dapatkan emas tu kena cari tempat-tempat, kena korek, kena ayak, kena apa. Effort untuk mendapatkannya itu besar, tinggi, susah. Jadi sebab tu dia jadi mahal. Begitu juga dengan puasa tuan-tuan. Untuk mendapatkan puasa yang hebat ini, tuan-tuan kena jaga banyak perkara. Terutama sekali, selain daripada saya amat yakinlah yang zahir ni kita dapat jaga ya. Anggota zahir daripada membatalkan dengan makan, minum ke ataupun dulu. Tapi yang payah nak jaga anggota kita yang batin. Kalau orang itu dapat jaga anggota dia yang batin, jaga mata, jaga penglihatan dia panggil ya. Jaga penglihatan, jaga pendengaran, jaga perasaan. Perasaan tuan-tuan kadang-kadang itulah. Pergi jalan pasar Ramadan, poh dia ni. Hati cakap, poh dia ni. Banyaknya beli ya. Ini batin. Kita nak komen ikut dia lah. Mana kita tahu rumah dia ramai orang ke salah dia beli banyak, dia dah bersedekah. Kita yang duduk tengok ni buruk sangka ya. Tengok. Nampak tak pasal-pasal puasa kita terjejas disebabkan komentar yang berlaku dalam minda dan juga perasaan kita. Itu namanya buruk sangka. Itu namanya su'zan. Kita takut su'ul khatimah, tapi su'zan ni ada sama. Ya, su'zan kita ni ada macam kita tadi lah, lalu rumah depan rumah sahabat jiran kita. Pagi-pagi tengok, dia ni tak pernah nak apa ni. Contoh kita, sedangkan manalah kita tahu dia dah semayang awal-awal apa semua, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala lah. Tapi kita suka mentahlil. Mentahlil ni maksudnya menganalisa. Tahlil ni bahasa Arab ya, analisa, menganalisa. Jadi itu namanya buruk sangka. Jangan buruk sangka ya. Sebab itulah tuan-tuan, kalau orang yang dia dapat jaga anggota batinnya ya, maka inilah puasa orang khawas. Puasa yang pertama tadi, puasa orang awam, dia jaga daripada batal dan perkara-perkara yang boleh
menjejaskan puasa dia, tak makan, tak minum, tak berjimat di siang hari, dia jaga waktu je. Tapi mata tak jaga, mulut tak jaga, telinga tak jaga, sedap tangan dia masih lagi menganalisa dengan dia punya handphone dia. Sekarang ni mulut tak ada dah, semua transfer kepada handphone dia. Mat, kau cuba tengok CD tu, macam-macam benda dia keluar, lagi banyak cakap dalam handphone dia bercakap dengan mulut. Artinya itu semua boleh menjejaskan puasa kita. Dan yang paling tinggi tuan-tuan ialah orang yang mukhlasin tadi. Dia mendapat melihat tajalli Allah dalam setiap perbuatan. Ya? Nampak? Dia dapat merasa tajalli tadi. Rasa dalam af'al Allah. Duduk dalam asma Allah. Dapat memandang ini asma Allah. Dia dapat rasa. Memandang sifat-sifat Allah. Ini orang yang paling tinggi. Orang inilah dinamakan orang yang sentiasa dalam zikrullah. Orang yang dapat tadi mengaplikasikan, sebenarnya orang yang dapat mengaplikasikan tauhid yang tinggi ni ialah orang yang sentiasa berzikir Allah. Itulah zikir yang paling tinggi. Pasal apa? Dia merasai benda tu. Dia melihat, mengesakan Allah. Mengesakan Allah tadilah zikir yang paling tinggi. Mengesakan Allah pada af'alnya, pada asma'nya, pada sifatnya, pada zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Itu paling tinggi lah. Itu khawasul khawas. Ini puasanya wali-wali, puasanya nabi-nabi. Kita kalau tak dapat itu susah. Ya, jadi kita dapat puasa yang kedua tu pun sudah sangat baik dah. Jangan kita masuk puasa orang yang ketiga, puasa orang awam yang Rasulullah kata kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atsh. Berapa ramai orang yang berpuasa yang dia tak dapat benda-benda pun daripada puasanya itu melainkan lapar dan dahaga. Pasal apa dia susah? Sebab Allah Ta'ala kata wa ana ajzi bihi. Akulah yang akan, bila Allah Ta'ala beri, dia punya tidak terkira ganjarannya. Sebab tu hebat tuan-tuan. Dalam bulan ni tuan-tuan, kita akan melaksanakan 2 rukun Islam. Ya. Rukun Islam ada berapa? 5. Daripada 5 itu, dalam bulan ini kita akan melaksanakan 2. Pertama apa dia? Puasa bulan Ramadan. Yang kedua, zakat fitrah. Jadi artinya inilah bulan yang sangat Allah Ta'ala muliakan pada kita. Jadi rebut peluang ini untuk kita menggandakan apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Masih lagi amal ya. Memang betul lah. Boleh amal, tak ada masalahnya. Tapi ketaatan kita, ketaatan yang macam mana? Zahir dan batin. Saya amat yakin ketaatan zahir tuan-tuan, yang hadir ni semuanya Masya Allah. Tapi batin kita perlu kita tingkatkan. Inilah yang jarang dipandang oleh orang. Ya, inilah sudut yang biasa diketepikan oleh kita ni. Ya, dari segi ketaatan batin kita kepada Allah. Sama ada dari segi mentauhidkan Allah ataupun dari segi itu tadilah sifat-sifat mahmudah yang perlu kita hiasi dalam batin kita. Itu perlu dilatih, itu perlu diberi kesedaran. Ya, memandang manusia yang bukan dengan pandangan yang buruk, ya, sentiasa bersyukur, sentiasa redha. Ya, sebab tu tuan-tuan, kita kena sentiasa beramal dengan yang Rasulullah SAW beritahu dalam hadis Imam Abu Daud, ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jadikan ini sebagai zikir kita. 3 kali subuh, 3 kali waktu malam, 3 kali siang, artinya lepas subuh, 3 kali malam. Tuan-tuan amalkan. Pasal apa? Satu, memang dia pahala dia banyak ni. Tuan-tuan tengokkanlah hadis dia, ganjaran yang Rasulullah sebut tentang siapa yang beramal dengan zikir memang pahala. Tapi tuan-tuan, benda yang ada di sebalik ni, sebalik lafaz zikir itu, tuan-tuan kita hayati. Apa? Raditu billahi rabba. Aku redha Allah itu sebagai Tuhanku. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Islam sebagai agamaku dan Rasulullah itu sebagai utusan Allah kepada aku. Pasal apa tuan-tuan? Ini zikir
yang boleh membantu kita untuk redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Kan qada Allah itu, macam mana seseorang itu tanda dia redha dengan qada Allah, dia dapat menerimanya dengan senang hati. Kalau qada Allah itu berupa benda yang baik, kan banyakkan qada Allah pada kita ni benda-benda yang baik-baik, tuan-tuan, hati kita akan Allah Ta'ala jadikan alert. Ya, dia dapat memandang, ya Allah, nikmat kau kurnia pada aku. Dan dia menjadi orang yang bersyukur. Pasal apa? Pasal dia nampak itu adalah qada Allah. Pasal apa? Raditu billahi rabban. Dia Allah Ta'ala jadikan sebagai hamba yang redha. Tentu ingat, senang kan nak jadi redha kepada raditu billahi rabban, yang redha kepada Allah sebagai Tuhan. Bila kita, apa dia punya indicators, tanda-tanda kita mengatakan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan selain daripada kita menyembahnya? Dengan kita redha setiap qada dan qadar yang Allah Ta'ala tentukan ke atas diri kita. Senang? Susah. Dan qada dan qadar Allah Ta'ala ni, dia secara besarnya ada dua. Qada baik, qada buruk. Bila kita menerima qada baik, apa yang perlu kita buat sebagai hamba? Syukur. Nampak qada Allah, ya Allah, aku bersyukur pada. Ada tak hati kita kata bila kita dapat nikmat, ya Allah, aku bersyukur pada kan tak? Biasanya kita dapat kita gembira begitu sajalah, lafaz tak syukur kita kepada Allah, ya Allah, aku syukur pada. Sebab tu syukur lebih susah daripada sabar. Bila kita diuji oleh Allah dengan kesakitan, dengan kemudaratan, celaka ke apa ke, qada Allah, tapi kita nampak Allah dulu. Ya Allah, kehendak-Mu ya Allah, aku bersabar, kurniakanlah kesabaran. Nampak Allah, qada dia, kehendak dia, itu kehendak dia. Sebab tu raditu billahi rabbani, satu zikir yang sangat besar. Bila kita faham, bukan saja kita sebut itu jadikan zikir. Zikir tu dah besar dah fadilat dia, tapi lebih hebat bila mana orang itu faham makna di sebalik raditu billahi rabba. Kerana itulah pakaian yang akan dia pakai sepanjang perjalanan hidup dia, untuk redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Senang? Susah. Tapi kita cuba, kerana kita hamba dia. Kalau kita tak ada ilmu dan kita tak ada persiapan untuk perkara itu, kita akan take for granted. Kita akan menjalani benda yang kita jalani sepanjang hidup ni macam biasa. Sebab itu kita tidak menjadi orang yang syukur. Sebab itu kita tidak menjadi orang yang sabar. Dan sebab itu kita tidak boleh redha dengan Allah sebagai Tuhan kita. Bila kita protes, kita tak redha lah. Bila kita tak bersyukur, kita tak kenal lah Tuhan yang telah memberikan nikmat kepada kita. Bila kita tidak bersabar, kita proteslah Tuhan yang telah mendatangkan kepada kita tadi ujian kepada kita. Senang nak jadi? Sebab tu sebutlah sama, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tapi satu lagi tuan-tuan, kalau siapa yang beramal dengan zikir ini, masa muazzin sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia baca zikir ni, tapi bacaan dia ada ubah sikit. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya. Dia kena ubah Islam tu di akhir, wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil islami dina. Di situ lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab tarjih tu macam biasa, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis tu baca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil islami dina. Ini pun juga disebut dalam hadis bagi siapa yang nak beramal. Tapi di sebalik itu, kefahaman kita terhadap zikir, amri yang kita amalkan, itulah benda yang paling utama, untuk mendapat keredaan Allah. Bagaimana? Itulah benda yang paling utama. Baik. Kedua, agar dapat menjauhi sifat ujub. Adapun menjauhi sifat ujub ini ada dua sebab. Yang pertama ialah ujub menghalang taufik dan ta'yid. Tulis makna. Apa makna ta'yid? Semua orang tak faham. Ta'yid ini maksudnya bantuan. Ayyada yu'ayyidu ta'yidan, bantuan, pertolongan.
ya, daripada Allah. Dan seseorang yang tidak mendapat taufik dan ta'yid daripada Allah akan mudah mendapat kecelakaan. So, orang yang tak dapat taufik, tak dapat ta'yid dari Allah, dia mudah mendapat kecelakaan macam tadilah. Bila mana kita tidak dapat memandang itu datangnya daripada Allah, maka kita akan keluh kesah, lalu kita akan komplain, kita tidak boleh bersabar, kita akan menyalah. Pasal apa? Tak dapat taufik. Pasal apa? Tak dapat ta'yid. So bila dia berhadapan dengan sesuatu yang diuji oleh Allah kepada dia, oleh kerana dia tidak dapat taufik, dia tak bersyukur pun. Walaupun kadang-kadang nikmat yang dia dapat tu semangat sangat besar. Sebab tu Fir'aun kufur. Tuan-tuan ingat dengan dapat nikmat orang, sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sangat sedikit daripada golongan hamba-hambaku ini, daripada golongan orang yang bersyukur. Sikit, tuan-tuan. Orang yang dapat nikmat Allah macam kita ni, setiap hari nikmat Allah ni, kita tengok betapa banyak syukur kita kepada Allah. Terima kasih ya Allah, syukur ya Allah. Berbuka sekarang saja cukuplah. Masa tu nak test kita punya tu. Ingat tak kita sedang menerima kurnia Allah? Terima kasih ya Allah, kau kurnia aku nikmat. Terima kasih ya Allah, kau kurnia aku anak, isteri yang baik. Terima kasih ya Allah. Segala nikmat ini kita kena rasa syukur dia. Senang? Tak senang. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu, wa qalilun min ibadiyash syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku ini daripada orang-orang yang bersyukur. Sebab tu martabat orang yang bersyukur ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit syukur secara sedikit, oleh kerana dia syukur benda yang sedikit tu, martabat dia Allah Ta'ala angkat setinggi-tinggi martabat. Ya. Jadi pasal apa orang tu tak boleh bersyukur? Kerana dia satu, yang dia tak dapat taufik kepada Allah. Yang kedua, dia tidak dapat inayah, ya, ataupun dipanggil sini ta'yid. Ta'yid itu bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So tuan-tuan, berhati-hati bila mana Allah Ta'ala mengesampingkan kita, dia tak suka kita, dia tak pandang kita, kita tidak akan dapat taufik, kita tidak akan dapat ta'yid. Sebab apa orang yang menyebabkan itu jauh daripada Allah? Kerana sombong, kerana mazmumah yang ada. Sebab itulah ilmu tasawuf ini dia menekan tentang untuk kita mengobat penyakit jiwa kita. Sebab penyakit-penyakit jiwa yang ada dalam diri kita, sombong, hasad, dengki, khianat, fitnah, ya, riya, ujub, ini akan menyebabkan Allah Ta'ala jauh pada kita. Kerana Allah Ta'ala tu dia lihat pada hati seseorang itu. So bila penyakit ini ada dalam diri kita, bila kita beramal, tuan-tuan, ada ujub, ada sum'ah, ada riya, benda ni akan menyebabkan Allah Ta'ala tak suka pada hamba-Nya. Dia tak suka. Sebab tu berhati-hati dengan penyakit batin. Ulama sangat takut pada penyakit batin, ya. Sebab itu kalau kita baca dalam, kalau masih ingat lagi, dalam mula-mula kita buka kitab Hidayatul Salikin dululah, mula kita belajar. Barang siapa, saya lupa dah imam apa yang berkata, yang tidak belajar ilmu tasawuf, maka dikhawatiri matinya mati dalam su'ul khatimah. Cuba buka balik kitab tu hujung-hujung. Saya lupa dah ulama yang mana yang mengatakan, ya. Sebab apa? Dia rasa dia sudah beramal, dia rasa dia dah okey, tapi sedang dalam hati dia, sebab bila orang yang ada perasaan ini, penyakit batin ini dalam diri dia, dia akan dimurkai, dijauhkan oleh Allah. Walaupun dia rasa dia taat, walaupun dia rasa dia buat apa, tapi oleh kerana dia tak cuci hati dia, dia tak cuba tahu mengenal penyakit-penyakit hati dia, tadi tak bersyukur, tak sabar, tak redha, itu semua tak berlaku benda yang baik tu, itu semua mazmumah. Selain daripada ujub, sum'ah, yang 7 yang penyakit asas yang kita tahu tu, yang 10 yang Imam Ghazali sebut dalam kitab bimbingan mukmin yang kita belajar tu. Jadi artinya selain daripada itu semua tak, benda yang baik-baik ni, tuan-tuan letak tak je belakang ni. Tak syukur, tak redha, tak tu, tak ni, tak tu. Itu semua mazmumah. Oh, rupanya mazmumah ni banyak. Ya, banyak. Tapi kalau kita tak kenal, kita akan lakukan benda ini. Sebab tak kenal lah.
Bukan tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka kita buat. Bukan tak kenal maka tak cinta. Oleh kerana tak kenal itulah kita jatuh dalam jerat tersebut, ya. Jadi kita kena kenal. Jadi sebab itulah tuan-tuan, orang yang tak dapat taufik. Apa maksud taufik? Taufik daripada perkataan wafaqa. Wafaqa, beserta, bersama, itu maksud wafaqa. Taufik, orang yang beserta dengan Allah. Contoh, saya beri contoh pada tuan-tuan dulu. Kan selalu tu imam penceramah ni, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuan-tuan biasalah dengar, ya. Apa maksud taufik wal hidayah? Mana dahulu? Hidayah dulu ke taufik dulu? Saya selalu tanya tuan-tuan, ya. Hidayah dulu. Hidayah ini umum. Hidayah ini bentuk umum. Taufik itulah hidayah yang berbentuk khusus. Sebab Allah Ta'ala beserta dengan dia. Contoh, itu hari saya beritahu kita jumpa dengan kawan kita. Jom pergi rumah saya, kita jumpa dekat KL. Jom pergi rumah saya di Kuantan. Ni alamat dia. Rumah kawan. Ni alamat dia. Lorong Bukit Rangit contoh. Datang rumah kawan. Kita pun bagi alamat, bagi nama telefon semua. Tapi kita tak ajak pun dia naik kereta sekali dengan kita. Itu nama dia hidayah secara umum. Orang dah semua dah dapat hidayah ke Tok Bilal, Tok Khatib, macam-macam penceramah lah cerita tentang agama Islam ni. Tapi ada satu orang tu, jom pergi rumah kawan, naik kereta sekali dengan kawan. Tu dia wafaqa. Dia beserta bersekali, dipimpin. Jom, pimpin tangan. Jom, pergi seorang. Ambil tarik tangan dia. Itu nama wafaqa. Wafaqa ni lebih khusus berbanding dengan hidayah. Orang ditarik, orang ni beserta. Wafaqa itu maksudnya beserta. Allah Ta'ala sentiasa beserta dengan orang yang mendapat taufik. Ya, hidayah ni ibarat secara umum. Tapi taufik khusus. Mohlah naik kereta sekali dengan kawan, kau bawa pergi ke rumah kawan. Duduklah, tinggal rumah kawan 3 hari. 3 hari tu hak tetamu. Awak tak boleh komplain 3 hari ni hak kawan. Nak bayar awak ikut lah. Nak ke mana-mana, ya. Lepas 3 hari tu barulah awak boleh request, contohlah macam tu, ya. Nampak beza antara wafaqa tadi, ya. Itu secara mudah lah. Artinya bila seseorang itu tidak mendapat taufik dan ta'yid bantuan daripada Allah, tuan-tuan, ta'yid inilah yang selalu kita sebut dalam sembahyang kita ini, tuan-tuan kena ingat. Mana ayat dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta tolong. Ya Allah, kalau engkau tak tolong aku datang ke surau ni, aku tak dapat datang. Kalau engkau tak tolong gerakkan kaki aku tak mampu. Kalau engkau tak tolong aku takbir, ya Allah, kita sentiasa fakir ilallah. Nakkan ta'yid daripada Allah, nakkan pertolongan, bantuan daripada Allah. Bila orang tu hati dia sentiasa bergantung kepada Allah, inilah orang yang mendapat pilihan daripada Allah, ya. Baik. Okey, kita baca lagi lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat 3 perkara yang menyebabkan seorang itu akan mendapat keburukan dan kecelakaan. Ini kita kena berhati-hati sifat ini. 1, sifat kedekut. 2, menuruti hawa nafsu. 3, sifat ujub. Sifat ujub. Apa maksud ujub? Kedekut itu semua tahulah, ya. Kedekut ni haji bakhil orang sebut, tak hidung masin orang sebut, tangkai jering orang sebut, macam-macam lagi lah kita punya istilah orang Melayu ni, ya. Artinya nak beritahu, artinya dia sangat sayang kepada hartanya, ya, dan dia tak nak mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain yang lebih memerlukan. Itu sifat kedekut, ya. Haji bakhil dah jadi istilah, kita tak pasal-pasal haji bakhil dapat nama sini, ya. Tapi bila orang sebut haji bakhil, orang tu terbayang kepada ni, ya. Tapi itu menggambarkan sifat kedekut, ya. Tapi itulah berkesannya filem-filem dahulu, ya. Bila dia buat filem tu, dia boleh memberi contoh kepada kita, memberi gambaran kepada kita, ya. Bila sebut haji bakhil tu tergambar wajah siapa pelakon dia.
Masya Allah, hebatnya. Itulah menunjukkan bahawa dia tu benar-benar berkesan membawa watak dia. Kalau seseorang pelakon itu dia bawa watak jahat sampai orang cukup benci ke dia, memanglah dia patut diberi anugerah ya. Memang berkesan dia melakukan watak tersebut ya. Ya. Sebab tu hebat tuan-tuan ya. Jadi Rasulullah beritahu di sini, seseorang itu akan mendapat keburukan dan kecelakaan sekiranya ada 3 sifat ini pada diri dia. Pertama apa? Sifat kedekut. Yang kedua, menurutkan hawa nafsu. Ya, menurutkan hawa nafsu. Tuan-tuan, hawa nafsu ini obat dia macam mana? Mula-mula kedekut. Kedekut ni obat dia macam mana? Kedekut ni tak adalah cara dia. Mesti kita kena jadi orang yang pemurah. Mula dulu dengan sikit, baru banyak ya. Kita nak tengok Rasulullah, zaman Rasulullah para sahabatnya, tak ada orang boleh lawan Abu Bakar. Semua sekali serah pada perjuangan Islam. Sayyidina Umar ingat dia dah hebat dah, dia bagi separuh daripada harta dia. Tiba-tiba tengok Sayyidina Abu Bakar lagi hebat, bagi semua sekali ya. Sayyidina Osman lagilah tuan-tuan ya. Sayyidina Osman ni apa dia punya kafilah yang datang daripada Syam, tak ambil sikit pun, semua bagi pada tentera-tentera fisabi. Itu kita kira hebat dah. Umar oleh kerana dia bukan orang kaya, tapi yang dia nak bagi tu ada sebahagian daripada harta dia. Tapi tuan-tuan tak boleh lawan Sayyidina Abu Bakar, semua sekali dia beri. Lalu Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, apa yang tinggal kepadamu wahai Abu Bakar? Hanya Allah dan Rasulnya. Dia hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya saja pada keluarganya. Hebat tuan-tuan. Kita tak dapat hebat begitu ya? Jadi sifat kedekut itu, kita cara nak mengatasinya, pertama kita kena tahu ancaman Allah pada orang yang kedekut. Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala tak suka pada orang yang kedekut ni. Jadi cara dia, walaupun kita tak banyak duit, beri sedikit, walaupun sikit. Alah, duit kawan ni ada RM50 je, bagilah paling kurang mula-mula ni RM1. Takkan ada daripada RM50, RM1 tak boleh bagilah ya. Kalau nak hebat lagi, bagi RM10, itu dah kira hebat dah. Kalau boleh bagi RM20, hebat sangat ya. Ataupun dia bagi RM40, RM10 je tinggal pada kawan untuk kita. Itu memang hebat tuan-tuan. Dia bukan kira orang itu sikit ataupun banyak, tapi bagaimana dia melawan hawa nafsunya ketika dia memberi. Orang kaya kalau setakat beri RM1,000, RM2,000 lah, dia juta-juta lagi, memanglah kecil bagi dia, kecil ya. Setakat nak sponsor anak yatim apa benda semua, kecil lah, duit dia berjuta-juta tuan-tuan, tapi itu pun tak buat ya. Orang kaya lah orang paling kedekut, nak tahu sebab tu dia boleh jadi kaya. Sorry, marah dia orang saya ni kan. Dia takut harta dia hilang. Yang paling pemurah tuan-tuan, orang miskin. Orang yang banyak bantu orang ni orang miskin tuan-tuan. Pasal apa? Allah Ta'ala uji dia dengan kemiskinan. Allah Ta'ala bagi pada dia kekayaan hati. Itulah yang hebat. Sebab tu syurga, Rasulullah sebutlah hadis, orang miskin lebih banyak masuk syurga banding dengan orang kaya. Sebab Allah Ta'ala kayakan atas muka bumi orang miskin ni dengan kekayaan hati dia. Dia duit tak banyak, tapi dia punya membantu kepada orang semangat. Orang miskin ni apa dia? Kaya hati, kaya jiwa. Tuan-tuan, inilah dia orang kaya ya? Pasal apa orang kaya banyak masuk neraka? Minta maaf saya sebut tuan-tuan, satu, hisapnya teruk. Setiap harta dia ada tu, dia akan hisap, melainkan harta yang dia beri pada orang. Sebab tu Abdul Rahman bin Auf, sahabat Rasulullah, semua bagi belaka. Pasal apa? Dia tahu hisap. Bila kita dah beri ke orang, tak ada lah dah hisapnya. Kereta bagi ke orang, tak ada dah hisap. Baju kita pakai bagi ke orang, tak ada hisap dah. Dah jadi hak orang ya? Benda-benda harta kita yang kita bagi kepada orang, tak ada hisap tuan. Bahkan Allah Ta'ala bagi pula kepadanya pahala sebab dia bagi. Kena banyak bagi tuan-tuan ya? Baju yang lama-lama ya? Baju gaya tuan-tuan, bagus sekali pakai ya? Baju tahun ni dah nak beli baju baru dah ya. Tengok ya. Kita kalau saya cakap depan makcik-makcik ni tak ada, benda ni tak berlaku lah ya. Ini geng-geng muda lah ni ya. Kalau saya bercakap dengan kalau macam saya dia pejabat, saya cakap benda gini lah. Tahun lepas raya, orang muda punya trend raya ni 3-4 pasang tuan-tuan ya. 3-4 pasang beli.
Lah, baru sekali dua pakai, lepas tu simpan dah dalam almari ya. Tahun ni beli lagi, penuh almari kalau kita tengok contoh lah ya. Jadi artinya berilah hak boleh kita pakai tu pada orang. Pasal apa? Untuk menyelamatkan kita daripada hisab Allah Ta'ala yang sangat teruk. Orang kaya pasal apa banyak masuk neraka? Tak dapat hisab. Sebab Sayyidina Ali kata, aku tak suka pada dunia ni kerana dua perkara. Haramnya, benda yang kita dapat secara haram dibalas dengan neraka. Dan benda yang kita dapat secara halal dihisab. Ya. Haramnya itu neraka, halalnya itu dihisab. Itu yang aku tak suka tentang dunia ni, Sayyidina Ali kata. Jadi caranya untuk kita selamat, hilangkan sifat kedekut. Jadi orang yang pemurah, beri banyak-banyak pada ni ya. Lagi kita sembunyi beri pada orang, lagi baik. Lagi orang tak tahu kita menolong orang, lagi baik. Sebab itu dikiaskan dalam hadis Nabi, tangan kanan yang memberi, tangan kiri tak tahu. Artinya apa? Beri secara sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang tuan-tuan, kita nak bantu orang ni, kena jaga maruah orang miskin. Ya, kita ni kan kita war-warkan, sian kadang-kadang ya. Lagi kita sembunyi, lagi kita dapat pahala yang tinggi. Nak jaga maruah dia dan nak menjaga keikhlasan hati kita. Itulah tujuan dia hadis tersebut ya. Yang Rasulullah sebut, tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Pertama nak jaga ikhlas kita, yang kedua nak jaga maruah orang yang kita bantu ya. Baik. Boleh juga ya, cek bernilai 10 juta boleh ya. Kan takut esok kena audit kalau kita tak wawakan masyarakat mungkin tak tahu pula. Sekarang ni kita suruh condemn orang ya. Kerajaan tak buat apalah. Jadi kerajaan kena menerangkan dengan bentuk inilah sumbangan yang telah kerajaan buat. Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan, orang yang ikhlas, orang yang mukhlasin tu, dia buat secara zahir, cara apa, semua ditulis oleh Allah. Pasal apa? Pada masa itu dia memandang af'an Allah ke atas dirinya. Dia tak nampak diri dia dah kosong. Pasal apa dia nampak? Itulah kehendak Allah, itulah perbuatan Allah yang zahir atas dirinya. Dia sudah memandang af'an Allah, dia sudah memandang asma Allah. Sifat pemurah tu bukan dia, tapi Ar-Rahim, Ar-Rahman. Rezeki yang aku ada ni, aku bagi ni, bukan aku punya, Allah Ta'ala punya. Nampak sifat Rahim, nampak sifat Rahman. Tuan-tuan, sebab tu taruhlah cek besar mana, hatinya tidak akan tergugat. Pasal apa? Dia bukan pandang cek, mazlumah dia sudah pun hilang, tapi dia memandang tajalli af'an Allah yang berlaku ke atas dia. Nampak beza tak? Beza tuan-tuan. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Allah sebut dalam Al-Quran. Adakah beza orang yang mengetahui dan orang yang tak mengetahui? Sudah tentu berbeza. Sebab dia dapat memandang dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, perasaannya, ilmunya. Sebab tak kisah dia bukan cek pun, bukan nak menunjuk kepada orang. Aku nak menzahirkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Allah Ta'ala sebut lagi apa dia? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ada pun nikmat yang Allah Ta'ala nikmatkan, berikan kepada kamu, hendaklah kamu beritahu. Hadis. Apa maksud ayat ni? Ayat ni orang tak berapa faham ya. Wa amma bi ni'mati rabb. Adapun dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, sehingga orang yang ada tu, yang nak bersedekah tu, orang yang nak tu, dia nampak benda yang ada tu nikmat Allah, baru dia boleh cerita. Kalau dia nampak dia punya, kalau dia rasa akulah pemurah, kalau dia cerita, itu yang hapus amal dia. Tapi bila nampak wa amma bini, aku sekarang ni mengiklankan nikmat Allah, kurnia Allah padaku, fahaddits, lalu dia bercerita, baru benar, baru selamat dia punya apa yang dia bagi. Kalau tidak, dia nampak aku yang bagi, aku yang pemurah, akulah insan yang bergelar begini dia bagi ni, tak malu. Sedangkan kurnia itu adalah kurnia Allah. Hak Allah kau nak belagak, Allah tak akan tahu. Tak ada. Kau tak akan dapat satu benda pun daripada apa yang kau belanja. Kalau kau dapat memandang itu kurnia aku, nikmat yang aku, tajalli af'al aku pada kau, kau buat macam mana, buat iklan macam mana, tapi kau nampak itu rahmat aku, rahim aku,
engkau dapat apa yang aku sediakan kepada hamba-hamba. Tu yang tak faham. Boleh. Tapi berapa ramai orang yang boleh memandang sampai tahap itu? Ya. Wallahu a'lam. Ya, patutnya bulan Ramadan ni dia tak bersemangat, dia kena slow-slow aja. Ini dia semangatnya lah yang macam. Ya. Okey. Dan akhir sekali sifat ujub, ya. Sebab yang kedua ialah ujub boleh merosakkan amal soleh. Sehubungan dengan perkara ini Nabi Isa alaihissalam berkata, wahai para hawariyun, banyak lampu padam kerana angin, banyak pula pada ahli ibadah rosak kerana ujub. Apa maksud ujub? Hari tu kita dah kenal dah, ya, dalam Hidayatus Salikin dulu ada, dalam bimbingan mukmin ada sifat ujub kita belajar. Apa maksud ujub? Ta'ajjaba bi nafsihi. Ta'ajjaba bi nafsihi, merasa heran dengan dirinya sendiri. Dia rasa dia lah paling baik, dia rasa dia lah paling alim, dia rasa dia lah okey. Artinya dia rasa selamat dengan amalnya. Ini orang yang bergantung kepada amal, orang yang bergantung kepada selain daripada Allah, dan terutama sekali bergantung kepada dirinya. Ta'ajjaba bi nafsihi ini maksudnya apa? Merasa hairan dengan dirinya sendiri. Dia ajib, ta'ajjaba bi nafsihi, rasa dia lah paling baik, paling takwa, paling itu, paling sunnah, paling macam-macam paling lah. Bila dia rasa paling atas diri itu, ujub namanya. Itulah sakit ujub yang lekat atas diri kita. Jadi inilah yang Nabi Isa dia beritahu kepada Hawariyun, banyak lampu padam kerana angin, banyak pula pada ahli ibadah rosak kerana sifat ujub yang ada dalam diri kita. Penting tak tuan-tuan? Kita sucikan hati kita daripada sifat mazmumah. Sangat penting. Sebab tu mensuci sifat mazmumah ni hukum dia wajib. Wajib. Ya, wajib. Jadi untuk macam tadi menurutkan hawa nafsu, cara nak hilangkan hawa nafsu tu macam mana? Hawa nafsu ni tak boleh hilang dengan zikir tuan-tuan. Hawa nafsu ni obat dia, kita kena mujahadah, kita kena lawan dia. Apa suka kita, kena lawan kesukaan itu. Itu dia cara melawan hawa nafsu. Bukan dengan banyak baca Quran, banyak solat tahajud malam semua, tak ada. Hawa nafsu mesti dikekang, mesti dilawan kesukaannya. Tuan-tuan, kita kena pastilah hawa nafsu kita yang macam mana. Macam kedekut tadi, kena lawan kedekut dengan memberi. Tak sabar, kena lawan yang suka pemarah tadi dengan bersabar. Contohlah lebih kurang gitu, ya. Ini bererti seorang bermaksud untuk mencari manfaat ibadah, sedangkan ujub yang menyebabkan hilangnya manfaat ibadah. Maka orang ujub tidak akan berjaya mendapatkannya, walaupun ada kebaikan pada dirinya, namun ia terlalu sedikit. Dapat juga, bukan tak dapat, ya, tapi sedikit sangat. Sedikit sangat. Macam orang riak lah tuan-tuan. Ni kita buat, ada hasad. Kita ada hasad. Hasad dengki kepada sahabat kita, kepada jiran, tak kisahlah. Asalkan ada perasaan hasad, yang Rasulullah sebutlah hadis tu apa dia? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Ayat yang kita baca kalau kitab ni ajalah. Entah hadis Nabi, saya lupa dah kita, tapi dalam kitab ni lah yang kita baca. Mungkin kitab bimbingan mukmin tu, ya. Al-hasadu, hasad itu ya'kulul hasanat, dia memakan segala kebaikan kita. Tuan-tuan buat banyak kebaikan kan, ada hasad. Hasad ni dia makan kebaikan kita tu tuan-tuan. Sebab tu kena buang perasaan hasad. Seperti mana? Ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api memakan kayu yang kering. Kita rasa amal ibadah kita tu banyak kita buat, rupanya ada hasad yang kita tak bertaubat, yang kita tak buang hasad tu, dia makan. Makan ibadah kita ni, kita tak sedar habis. Ya, pasal apa? Rasulullah menyifatkan cara dia makan tu macam api memakan kayu yang kering. Tuan-tuan tengok api makan kayu kering macam mana?
Itulah tamsilan yang Rasulullah buat. Kita kena ingat tu. Sebab itu sangat penting bagi kita untuk membuang sifat-sifat mazmumah macam ujub, macam hasad, macam dengki, macam riak ni. Itulah benda yang jarang dititik beratkan oleh kita sebagai orang yang beriman ni. Benda-benda yang zahir ni memanglah kita alert, tapi benda yang berbentuk penyakit batin ni jarang, ataupun Piramli kata kadang-kadang kita tackle untuk mengobati. Kalau penyakit jantung tak mudah lah. Jumpa dengan pakar tu, pakar ni tak payah penyakit jantung lah, sakit gigi lah nak buat gigi tu, nak buat gigi ni macam-macam laser lah pakai, bristle lah pakai, macam-macam lah untuk sakit gigi, nak bagi gigi molek. Ada orang berusaha untuk obat sakit ujub dia. Ada orang berusaha untuk obat sakit riak dia. Ada orang berusaha untuk mengenal pasti diagnose hasad, dengki, tak ikhlas, macam yang biasa kita sebut tadi lah. Ada. Satu nak diagnose, nak kenal. Yang kemudian kita berusaha untuk mengobatnya. Ada effort. Jarang-jarang ada. Kadang-kadang ada. Tapi tak ramai. Sebab itulah penyakit itu, walaupun badannya sihat, tapi setiap orang bersarang dengan penyakit itu. Sebab apa? Penyakit itu tidak diberi perhatian. Sedangkan itulah yang membinasakan kita. Itulah penyakit yang lebih teruk daripada penyakit zahir kita. Biarlah badan kudih, tapi hati tetap mentauhidkan Allah. Dapat memandang akan rububiyah dan uluhiyah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala zahirkan pada diri kita. Dia mentajalikan rububiyah dan uluhiyah dia pada mana? Pada makhluk, pada kehidupan kita, pada takdir yang dia takdirkan pada kita. Di situlah uluhiyah dia terzahir, di situlah rububiyah dia terzahir, di situlah kita mentauhidkannya pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Bagaimana nak memandang itu kalau kita tidak mensucikan zulumat, kegelapan yang terdiri daripada syirik, nifak dan sakit-sakit rohani kita? Benda ni lah yang akan meninding kita daripada kita dapat memandang tajalli ataupun al-anwar, cahaya-cahaya yang Allah Ta'ala pantulkan kepada kita untuk mengenalnya. Sebab itu ubati penyakit kita, bersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang macam ni. InsyaAllah hati kita makin bersinar, makin dapat kita melihat akan tajallian, penzahiran, rahsia-rahsia penciptaan Allah yang Allah Ta'ala letakkan pada setiap makhluknya. Pandang makhluknya kucing, nampak tajalli kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Tengok anak kita, nampak. Dan pada diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu mengapa kamu tidak lihat? Banyaknya rahsia penciptaan Allah pada diri kita. Kan saya dah terangkan bahawa alam semesta ni dipanggil alamul kabir, alam yang besar. Kita ni alamus saghir, alam yang kecil. Semua yang Allah Ta'ala ciptakan dekat alam maya ni, Allah Ta'ala letakkan replika di dalam diri kita. Matahari ada sini, bulan ada sini, laut ada sini, air ada sini. Cuba kita tak faham. Kita tidak mentadabbur ayat-ayat Allah, kita tidak menggunakan untuk mengenal Allah, maka kita tak nampak. Kalau kita nampak, sebab tu Allah Ta'ala kata wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu mengapa kamu tidak lihat? Untuk kenal Allah tak payah jauh-jauh, tengok pada cintaan kita dia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Tengok diri kita, nampak kebesaran Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah, nyata wujud Allah pada diri kita ini. So saya rasa cukup setakat itulah. InsyaAllah kita sambung lagi. Bab wujud ni tak habis tuan-tuan ya. Itulah sikit mungkin macam satu muka surat lah kita belajar hari ni. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من الخير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وعن والدينا وعن مشائخنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا عندك بسترك الجميل اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب اللهم أدخلنا في زمرة بغير حساب اللهم أدخلنا في زمرة بغير حساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم